السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla, pada malam ni kita bertemu lagi bagi menyambung bacaan kitab Syarah Bulughul Maram, kitab Tawdihul Ahkam min Bulughul Maram. Hadis yang ke-81, wa an Jabirin, daripada Jabir, yani Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك. رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. Daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza taghawwata ar-rajulani, apabila dua orang lelaki sedang qada hajat, sedang buang air besar. At-taghawut maksudnya buang air besar. Falyatawara, maka hendaklah kullu wahid minhuma, setiap daripada mereka berdua itu bersembunyi dan menjauhkan diri. Kan? Maksudnya jangan buang air besar sekali. Kan? Kau ni maknanya kan dulu kita kata tak ada toilet, tak ada dinding kan. Jadi kau ni duduk sebelah-sebelah sembang-sembang. Kan? Maknanya Nabi kata falyatawara kullu wahidin minhuma, hendaklah setiap mereka berdua menjauhkan diri masing-masing, bersembunyi. Yatawara, bersembunyi daripada sahabatnya, an sahibihi, wala yatahaddatha, dan janganlah mereka berdua bersembang-sembang. Bersembang-sembang ketika qada hajat. Fa inna Allah yamqutu ala dhalika, kerana Allah Taala murka atas demikian itu. Hadis riwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, disahihkan oleh Ibn Sakan dan Ibn Qattan. Dan kata Ibn Hajar, hadis ni adalah ma'lul. Ya, ma'lul ni maksudnya hadis ni mempunyai illah. Illah ni maksudnya penyakit lah. Maksudnya darjat dia dhaif. Apapun di sini Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah, dia kata hadis ni sanad dia jayyid. Begitu juga Ibn Mulaqqan dia mengatakan hadis ni sahih ataupun hasan. Ya. Baik. Kalau tengok pengajaran daripada hadis ini, disebut dalam hadis ni dua orang lelaki, ya kan? Masa dalam dia panggil babu taghlib lah, ya kan? Bila maksud dia bila sebut lelaki ni termasuklah perempuan, bukan maknanya lelaki saja tak boleh, perempuan pun tak boleh juga. Jadi maknanya hukum ini merangkumi orang lelaki dan orang perempuan. Ya. Bahkan hukum pada perempuan itu lebih berat lah. Ya. Baik. Yang kedua daripada pengajaran hadis ini, wujub at-tawari 'inda qada'i al-hajah. Maksudnya wajib kita menjauhkan diri daripada kawan-kawan kita dalam menunaikan hajat. Wala yahillu amama an-nas, tidak halal, tidak dibenarkan, maksudnya berdosa lah kalau kita buang air besar ni, buang air kecil ni di hadapan manusia. Sekiranya maknanya haitsu yarawna auratahu, di mana kalau buang qada hajat depan manusia ni, mereka akan dapat melihat kepada auratnya. Kemudian juga hadis menjelaskan tentang haram at-tahadduts, yahrumu at-tahaddusu asna'a qada'il hajah, diharamkan kita bersembang-sembang, berbicara ketika sedang menunaikan hajat. Kemudian di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan marra 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasallama alaihi falam yurda alaihi, bahawa seorang lelaki dia lalu, mana dia bagi salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak menjawab salam dia. Ya, tidak jawab salam. Kemudian hukum haram perbuatan ini diambil daripada lafaz
fa inna Allah yamqutu ala zalika, sungguhnya Allah Taala murka atas yang demikian itu. Ya. Jadi al-maqtu asyaddu min al-bughdhi. Maksudnya perkataan al-maqat ini maksudnya marah. Ya kan? Perkataan marah itu lebih keras daripada perkataan benci lah. Al-bughdhi maksudnya benci. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membenci melainkan kepada amalan-amalan yang keji lah. Allah tidak benci melainkan terhadap amalan yang keji. Wat-tahrim, dan hukum haram lebih zahir lah daripada hadis ini. Akan tetapi kata Syekh rahimahullah bahawa madhab al-jumhur, kebanyakan majoriti ulama mengatakan bahawa hukumnya adalah al-karahah, yakni karahah tanzih, ini makruh. Kan? Hukum jumhur kebanyakan ulama menyatakan dia adalah makruh tanzih, tidak sampai kepada darjat haram. Baik, seterusnya yang dapat diambil daripada hadis ini, isbat sifatil bughd lillahi ta'ala, penetapan sifat benci. Al-bughdu, benci bagi Allah Ta'ala, bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat membenci. Isbat yang hakiki, yang layak bagi kebesaran Allah Ta'ala tanpa tashbih, tanpa kita menyerupai dengan sifat makhluk, dan tidak kita tahrifkan dia, menyelewengkan maknanya dengan menafsirkan perkataan al-bughdu itu dengan makna seksa. Tak boleh kita nak pusingkan makna benci kepada makna seksa. Jadi kita isbatkan yang layak bagi kebesaran Allah Ta'ala. Begitulah segala sifat Allah Azza wa Jalla, ya, yang dipegang oleh mazhab ahli as-sunnati wal jamaah. Maka itu lebih selamat, ya, daripada kita maknanya nak bersikap melampau terhadap kalam Allah Ta'ala dengan kita nak mengubah makna yang memang bahasa Arab menunjukkan makna yang asal begitu. Kan? Begitu juga kita nak melampau di atas perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mentakwilnya, sedangkan Nabi sallallahu tidak menafsirkannya kepada makna yang lain. Ya. Baik. Sama? Ya, sama. Ketika kita sedang qada hajat. Jadi maknanya mungkin kita boleh kan offkan handphone tu ataupun biarkan dia berdering. Kan? Tapi yang bahayanya itulah bila telefon tu ada kan ayat Quran ke, azan ke kan. Itu sebaiknya jangan kita gunakan ringtone tu dengan lantunan azan lah. Takut kita tengah dalam toilet tiba-tiba Allahu Akbar kan. Ataupun a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Gitu. Seterusnya penjelasan dia bahawa ilmu tentang kaifiat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang diambil pada hadis ini, ya, terbina di atas an-naqlu. An-naqlu ini maksudnya di atas periwayatan, ya, berdasarkan nas, bukan daripada akal. Pengisbatan penetapan sifat Allah Taala bukan daripada akal, bahkan ia daripada nas, sama ada nas al-Quran ataupun nas hadis. Ya. Kerana perkara-perkara yang sam'iyah, yang ghaibiyah ni, yang sam'iyah, yang ghaibiyah ni, yang jenis dengar, yang jenis ghaib yang kita tak nampak ni, kan? Hikmah padanya bahawa kita tadi hanya menerima sahaja. Kan? Menerima sebagaimana yang telah dijelaskan pada perkataan dan maknanya begitu. Tanpa kita mengubahnya kepada makna yang lain. Gitu, tanpa dalil yang sahih. Kemudian barang siapa yang beriman dengan segala sifat yang Allah Ta'ala sebutkan, dengan apa yang Nabi SAW telah sebutkan tentang Allah Azza wa Jalla tadi, dan dia menjauhi daripada tashbih. Tashbih ni menyamakan Allah dengan makhluk. Kemudian mengatakan sifat Allah itu bagaimana, dijauhkannya, maka dia akan terhasillah baginya keselamatan, ya, keselamatan dan ilmu yang benar dan ilmu yang sahih. Kemudian hadis yang seterusnya, wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu,
Qala, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamassanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabulu wa la yatamassah min al-khala'i bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina'i, muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslimin. Daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu, katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang kamu menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya sedang dia buang air kecil. Kan, sedang dia buang air kecil, dia pegang kemaluannya dengan tangan kanan. Jangan. Dan janganlah dia beristinja dengan tangan kanan dia. Dan janganlah dia bernafas dalam bekas minuman dia. Cawan kita ke apa. Kan? Jangan. Ketika kita minum tu, kita bernafas dalam cawan ataupun dalam gelas tadi. Ya. Hadis muttafaqun alaihi wal lafzu li Muslimin. Lafaz Muslim. Hadis pakan Al-Bukhari dan Muslim. Di mana tak boleh pegang kemaluan dengan tangan kanan ketika buang kecil, kemudian tidak boleh beristinja dengan tangan kanan, kemudian tidak boleh bernafas di dalam bekas, kan, ketika kita makan minum tadi, kan, ketika kita minum dalam cawan tadi, terutamanya yang kita lakukan ketika tiup. Wah, ini maknanya memang khilaf dengan sunnah, menyalahi sunnah Nabi SAW dan menyalahi larangan lah. Kita minum air panas, kan, kita tiup, nak hilangkan panas tu. Jadi kalau nak hilangkan panas, kenapa minum air panas? Jadi pelik. Kita tengok, kan, dia nak minum air panas, kemudian dia tiup pula. Kenapa tak campur dengan air suam, air kosong ya, supaya tak dia tiup tadi, kan. Begitu. Jadi maknanya tak boleh. Sama ada kita kena tuang dalam piring, kan, ataupun kita biarkan dia sejuk, ataupun campur dengan air kosong yang sejuk tadi baru kita minum. Tapi kalau nak minum juga air panas tu, jangan tiup lah. Kan, minum ya. Macam sedut, kita sedut, kan, sedut panas tadi, kan. Macam tu. Baik. Jadi kita tengok banyak ramai orang buat macam tu, kan, dia nak minum. Ini kerana tak ada pengetahuan lah. Tak ada pengetahuan. Biasanya kalau orang tahu, dia tak buat. Dari sudut kesihatan pun benda tu akan mendatangkan kemudarat, kan. Keluar karbon dioksida dan sebagainya, kan. Masuk dalam tu, kita minum balik semua. Jadi Islam ni ajak lama dah, 1400 tahun lebih dah, kan. Jadi maknanya segala cara untuk menjaga diri daripada perkara-perkara yang boleh memudaratkan tubuh badan ni, Islam dah jaga awal lagi dah. Kan. Mari saintis-saintis belakang ni, kan, duk buat kajian, baru dapat apa nama result dia, hasil dia, kan. Jadi kita ni orang Islam, kita tahu lama dah. Begitu. Nabi ajar tadi. Tengok, ya, macam tidur, kan, tidur disunahkan tidur di atas lambung kita yang kanan, kan. Kenapa? Jantung dah belah kiri. Nampak dah? Dia semua ni ada hikmah dia begitu. Ya? Baik. Apa yang dapat diambil daripada hadis ni? Jelas. Hadis ni jelas lah kalau ikut pengajaran dia. Cumanya wajib menjauhi perkara-perkara najis lah. Hadis menjelaskan kepada kita wajib menjauhi perkara-perkara najis. Apabila terpaksa kita nak sentuh najis tadi, kena dengan tangan kiri. Ya? Kena tangan kiri. Kemudian hadis juga menjelaskan tentang kemuliaan tangan kanan ni. Syaraf yadil al-yumna, ya, dan kelebihan dia di atas tangan kiri. Sebab itulah hadis yang kita kata, yang kita baca hadis tentang 7 golongan tu, kan. Rajulun tasaddaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan seorang lelaki bersedekah, dia menyembunyikan sedekah dia sehingga yang kiri tak tahu tangan kanan dia bersedekah. Maknanya bukan maksud dia kita, maksud dia orang yang dekat dia pun tak tahu bahawa dia tu bersedekah. Bukan maksud dia sembuh tangan kiri dalam poket, kan, ataupun dia balut tangan kiri lepas tu dia sedekah dengan tangan kanan. Bukan maksud begitu. Tapi nak cerita tentang perumpamaan yang Nabi SAW buat tadi, nak cerita syaraf, kemuliaan bagi tangan kanan. Sebab tu mana kita bersalam, kita bersalam tangan kiri. Kan, kita bersalam tangan kanan, begitu. Kalau kita angkat tangan pun, kita angkat tangan kanan, tak angkat tangan kiri. Kalau orang angkat tangan, kan, begitu. Kemudian tangan kanan ini kita hanya untuk melakukan perkara-perkara yang baik lah.
Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah, kana yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suka, maknanya Nabi gemar kan, mendahulukan yang kanan dalam memakai kasut. Tana'ul ni pakai kasut lah. Dan tuhur ni maksudnya bersuci, ambil wudu, mandi wajib kan, dan segala urusan dia tadi Nabi suka yang sebelah kanan. Masuk rumah, masuk masjid, masuk rumah tangan kaki kanan, keluar rumah kaki kiri, kan? Pakai kasut kaki kanan, tangan kasut kaki kiri. Jadi kalau kita nak ikut tu, banyak benda kita nak ikut sampai kita ni tak terikut. Ya, banyak ni tak terikut, buat benda bid'ah lagilah tak ikut langsung terus sunnah bila buat perkara bid'ah tadi. Begitu. Kemudian hadis juga menjelaskan kepada kita larangan meniup dalam bekas minuman kita tadi. Di antara illah ada sebab dia yang kita tahu yang zahirnya takut benda-benda yang tak elok daripada hidung kita ke, daripada mulut kita ke, masuk dalam bekas tadi, kan? Dan barangkali dia mendatangkan mudarat kepada orang yang minum tadi. Jadi Islam tadi dia mengajar kita tadi tentang kepentingan kebersihan, supaya kita ni sentiasa ambil berat tentang an-nazafah, kebersihan, terutamanya pada perkara-perkara yang kita nak makan tadi, pada makanan kita, pada minuman kita, kan, supaya tidak berlaku ataupun tidak terkena padanya kotoran-kotoran tadi. Jadi Islam dia diajar kita cukup halus, detail. Kemudian hadis menjelaskan tentang ketinggian syariat Islam, ya, yang mana Islam ni dia sentiasa menyuruh kepada semua perkara yang memberi manfaat. Setiap perkara yang mendatangkan manfaat, maka Islam suruh kepadanya. Dan Islam melarang kita daripada setiap perkara yang boleh mendatangkan mudarat, sama ada pada diri kita ataupun pada orang lain. La darar wala dirar. Tidak boleh mendatangkan mudarat pada diri sendiri dan tidak boleh mendatangkan mudarat pada orang lain. Jadi Islam ni macam tu. Segala perkara yang mudarat, maka Islam disekat awal-awal lagi dah. Sebab tu kita tak boleh minum arak, kan? Tak boleh berzina, kan? Tak boleh makan benda-benda yang kotor, yang keji tadi, kan? Mana begitu. Jadi hadis ini, kan, jawami'ul kalim Nabi SAW yang menghimpunkan di antara adab, menghimpunkan di antara adab dan tujuh ajar yang penting untuk kehidupan manusia. Yang mana tadi kita nak memasukkan sesuatu ke dalam badan kita, makanan, minuman tadi, kan, mestilah daripada yang bersih dan dengan jalan yang bersih ataupun cara yang bersih. Begitu ya ketika dia nak keluar daripada tubuh kita, daripada jadi najis dan keluar daripada tubuh kita, macam mana kita nak pisahkan najis tadi daripada diri kita? Iaitu dengan beristinja. Dan cara istinjanya adalah tangan kiri. Baik, di sini ada sedikit perbezaan pendapat ulama tentang hukum larangan tadi, yang larangan meniup pada bekas makanan ataupun bekas minuman tadi. Adakah larangan itu larangan menunjukkan haram, berdosa, ataupun hanya makruh yang tanzih, yang disuruh kita menjauhinya kerana supaya lebih baik untuk kita, kan? Jadi maknanya makruh tanzih ni makruh yang kita, orang kata makruh tu lah, buat tak berdosa, tinggal dapat pahala. Tinggal bukan kerana tinggal kita tak mau, kan? Tinggal bukan kita kerana kita tak lalu tinggal, tapi kita tinggal kerana kita nak pahala, baru dapat pahala. Perkara makruh ni kan, setengah orang kata ini makruh, tapi saya memang tak suka benda ni. Bila saya tak suka benda yang makruh tu, maknanya kita tinggal kerana kita tak suka, tak dapat pahala tu. Tapi kita tinggal kerana apa? Kerana tadi dia adalah perintah syariat. Syariat kata makruh, jadi kita tinggal kerana benda tu makruh, dapat pahala meninggalkannya. Kalau buat tak berdosa. Maksud dari sudut lah hukum tadi. Baik, di sini ada perbezaan pendapat ulama lah, boleh ke tak boleh, dosa ke tak dosa, haram atau makruh biasa. Jadi kalau pendapat Zahiriyah, mereka yang mengambil tentang zahir hadis,
mereka mengatakan hukumnya adalah haram lah. Sebab Nabi melarang, Nabi larang. Bila Nabi larang, dia berkata haram lah, jangan buat lah. Sebab Allah Ta'ala kata wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul bawa hendaklah kamu ambil, yang Rasul suruh hendaklah kamu ambil, apa yang dia larang hendaklah kamu tinggalkan. Ini pendapat yang pertama. Kalau jumhur atau majoriti atau kebanyakan ulama, mereka mengatakan hanya makruh tanzih. Makruh tanzih ni macam mana? Larangan ni adalah larangan irsyad, maksudnya bagi petunjuk yang terbaik di antara dua perkara tadi. Elok jangan buat, kalau buat tak berdosa. Itu pendapat yang kedua, itu pendapat jumhur. Kalau di sini Syekh rahimahullah dia berpegang dengan pendapat jumhur. Cumanya kalau diri ini dia cenderung kepada yang zahir hadis itu, maknanya sebab larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita nak buat? Sebab meninggalkannya itulah dia petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Jadi bila Rasul tegah larang, maka dia maknanya melahirkan, kita kata, rasa bahawa benda tu adalah sesuatu yang diharamkan. Wallahu a'lam. Tapi ala kulli hal, apapun terdapat perselisihan pendapat lah, ya. Cuma di sini Syekh dia panjang lebarkan tentang perbahasan tentang tentang hukum makruh yang dipegang oleh jumhur ulama tadi. Baik. Sebab di sana ulama-ulama fiqh atau fuqaha daripada qawaid yang mereka telah tetapkan untuk meletakkan suatu perkara yang mereka hukum sebagai perkara yang makruh, walau berdasarkan hadis tu hadis larangan. Wallahu taala a'lam. Hadis yang seterusnya yang ke-83 masih lagi dalam kitab at-taharah, bab adab qada'il hajah, bab ada adab menunaikan hajat. Wa an Salman, daripada Salman, yakni Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblata bigha'itin aw bawlin aw an nastanjiya bil yamini aw an nastanjiya bi aqalla min 3 ahjarin aw an nastanjiya bi raji'in aw 'azmin. Rawahu Muslimun. Daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia kata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar ataupun buang air kecil. Okay? Rasulullah telah melarang kami ketika buang air besar atau buang air kecil menghadap kiblat. Dan dia juga ataupun dia melarang kami untuk beristinja dengan tangan kanan. Nabi juga melarang kami beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Au an nastanjiya bi aqalla min 3 ahjarin, dan begitu juga Nabi SAW melarang kami beristinja dengan kurang daripada 3 ketul batu. Istinja, kalau kita nak guna batu, kita nak guna tisu, nak guna apa, jangan kurang daripada 3. Okay? 3 tu maknanya bukan kalau tak terhasil bersih dengan 3 tadi, kena tambah lagi 2, 5. Tak bersih juga dengan 5, maka tambah lagi 2, 7. Tak bersih juga, tambah lagi 2, 9. Dia tak jadi genap. Ya? Jadi Nabi larang kami beristinja dengan kurang daripada 3 ketul batu. Atau yang kalau kita tengok faham hadis ni maknanya, atau yang seumpama dia lah. Dan begitu juga Nabi melarang kami beristinja dengan apa? Raji'. Raji' ni tai unta. Tai unta kering ataupun tai kaldai kering ke? Raji'. Yang tempat kita tak ada tai unta lah. Jadi maknanya dia kan di sana musim panas. Dia panas yang amat sangat. Sampai kita kata macam kita biskut tepung dalam oven tu kan. Sampai dia jadi keras, jadi macam batu. Jadi sampai orang sangka dia ni macam tanah, macam batu. Rupanya dia tai unta ataupun tai himar. Ya? Nabi larang beristinja dengan buangan haiwan tadi. Begitu juga ataupun dengan tulang. Nabi melarang kami beristinja dengan tulang. Kan? Ambil tulang apa? Tulang lembu ke, tulang kambing ke, guna untuk istinja, tak boleh. Kan? Jadi begitu. Baik. Kita tengok dulu
Apa yang dapat dia ambil daripada hadis ni tentang pengajaran ni, ya? Dan kenapa ditegah kita, dilarang kita istinja dengan benda-benda yang disebutkan dalam hadis tadi? Yang pertamanya, apa yang dapat diambil pada hadis ini, an-nahyu an istiqbalil qiblati athna'il baul awil gha'id. Larangan kita menghadap ke arah kiblat ketika kita buang air besar ataupun buang air kecil. Li'annaha qiblatus salati, ya, li'annaha qiblatus salati wa ghiriha min al-ibadat. Ya. Kenapa? Karena dia adalah kiblat untuk kita mendirikan solat dan lain selain daripadanya, daripada segala ibadat. Ya. Wa hiya asyraful jihad. Maknanya kiblat ini adalah arah yang paling mulia lah. Sebab tu tak boleh nak meludah ke arah kiblat. Ludah ke arah kiblat tak boleh. Ada hadis yang melarang kita ludah ke arah kiblat. Kiblat ludah. Sebagai orang dalam masjid surau, tingkap ke depan tu dia buka tingkap, ludah. Buang ke arah kiblat. Itu termasuk dalam larangan Nabi SAW. Kenapa? Kerana dia arah yang mulia tadi. Dan zahir hadis ini menjelaskan la farqa fi istiqbal bainal fadha' wa bainal bunyan. Hadis ini dapat dia jelas, dia menjelaskan bahawa tak ada beza menghadap dalam bangunan ataupun di luar bangunan, di tengah padang ke, di hutan ke, tak ada dinding, ataupun di dalam tandas yang ada dinding. Itu zahir hadis menjelaskan macam itulah. Tapi insya-Allah akan dijelaskan nanti perbezaan pendapat ulama tentang ini. Ya. Baik. Begitu juga hadis ni zahirnya nak beritahu kita bila menghadap tak boleh, membelakang pun tak boleh juga. Ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah daripada hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahawa Nabi SAW bersabda, idza ataitumul gha'ita, apabila kamu datang untuk qada hajat, untuk buang air besar, fala tastaqbilul qiblata bigha'itin wala baulin, janganlah kamu menghadap ke arah kiblat dengan buang air besar ataupun buang air kecil, wala tastadbiruha, dan janganlah kamu membelakangi kiblat ketika qada hajat tadi. Ini akan disebutlah hadis yang akan datang insya-Allah taala. Jadi kiblat itu tidak, maka fahamlah di sini bahawa kiblat itu tidak dibolehkan untuk kita jadikan dia sebagai arah untuk kita tunaikan hajat ataupun qada hajat. Allah Taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 30. Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Wa man yu'azzim, dan barang siapa yang mengagungkan hurumatillahi, segala kesucian bagi Allah Taala, segala tempat-tempat suci bagi Allah Taala, fahuwa khairul lahu, maka itu yang terbaik baginya, 'inda rabbih, di sisi Tuhannya. Kemudian lagi hadis menjelaskan bahawa mengagungkan, memuliakan Kaabah, di antara perbuatan memuliakan Kaabah adalah menjauhi perkara yang boleh mencemarkan kesuciannya, kan? Daripada segala maksiat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj juga ayat 25, وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Barang siapa yang hendak melakukan padanya dengan perkara ilhad. Ilhad ni maksudnya perkara kesyirikan, dan dengan kezaliman tadi, syirik itu zalim lah, kami akan timpakan kepadanya azab yang pedih. Kemudian apa lagi? Hadis menjelaskan, teringkaskan, larangan beristinja ataupun istinja dengan air ataupun guna batu, kan? Istinja ni guna air, istijmar guna batu ataupun benda yang seumpamanya lah, kan? Dilarang dengan tangan kanan. Kita dah sebut dah dengan hadis yang sebelum ni, dilarang dengan tangan kanan. Baik. Dan larangan kita menggunakan batu tadi kurang daripada 3 ketul batu, ya.
Jadi maknanya kalau orang tu dia guna seketul batu, tapi selepas tu dia guna air, tak apalah. Kan? Dia ambil batu ke, dia ambil tisu ke, satu tisu kan. Maknanya dia kesat najis dia tadi, satu tisu ataupun satu batu, kemudian dia basuh dengan air. Itu tak apalah. Ini nak ceritanya dengan batu sahaja. Dengan batu saja ataupun benda kesat sahaja tanpa air, maka tidak boleh kurang daripada 3 ketul batu tadi. Kalau tisu 3 helai lah. Begitu. Baik. Yang dimaksudkan dengan batu tadi, yang kita maksudkan bukan, yang kita kehendaki bukan bilangan batu tu. Yang kita kehendaki adalah kesucian tadi, kebersihan tu. Itu yang dimaksudkan dalam hadis. Baik, sekiranya batu tadi dia kata di sini macam dia ada macam 3 segi. 3 segi ataupun batu tu kan, dia boleh guna seketul batu untuk 3 sudut. Maka dia jatuh tempat 3 ketul batu jugalah. Kan? Begitu. Kemudian jadi kalau istinja menggunakan batu, istijmar guna batu tadi, ya, maksudnya tanda dia bersih apa dia? Tanda dia bersih. Kalau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dia kata apa? Alla yabqa fil mahalli syai'un yuziluhu al-hajar. Tak ada lagi tempat itu, tempat keluar najis tadi yang boleh dihilangkan dengan batu tersebut. Kan? Maknanya dia kira bersih lah. Gitu dia tanda dia jadi suci daripada najis tadi. Kemudian larangan beristinja atau larangan bersuci menggunakan taik kaldai ataupun tahimar tadi, ya. Larangan dia sebab apa? Sama ada kerana benda tu najis ataupun kerana benda tu adalah makanan bagi haiwan jin, ternakan jin. Jin ni ternakan dia makan najis ataupun buangan haiwan manusia ni lah. Kan, unta, keldai tadi, taik unta, taik keldai tu jadi makanan kepada haiwan bagi jin. Jin ni mana haiwan juga lah. Mana kita faham bahawa jin ni pun ada ternakan, ada haiwan juga lah. Rupa dia macam mana kita tak tahu lah. Kan? Tak pernah diberitahu pada kita. Kan? Tapi tak tahu lah dia macam mana sifat makanan tadi. Sama ada makanan najis haiwan tadi diubah jadi makanan khas untuk jin. Wallahu ta'ala alam, Nabi tak beritahu apa. Ataupun dia makan memang macam tu ke, kan, fizikal macam tu ke, wallahu taala a'lam. Adapun tulang pula, dia adalah makanan bagi puak jin. Kan, tulang yang bekas kita makan tu kan, tulang tadi maknanya menjadi makanan bagi puak jin. Kita pun tak tahu juga, Nabi SAW tak beritahu sama ada Allah Taala bungkus balik tulang tu dengan daging-daging, kan, atau macam mana, kita tak tahu. Wallahu taala a'lam. Benda gaib Nabi tak cerita, kita pun tak boleh nak cerita. Kalau Tok Bomo cerita, Tok Bomo pemohong lah. Kan? Tok Bomo ni menipu lah. Ataupun jin cerita kat dia, jin pemohong dia bohong kita. Bisa lah kan? Tok Bomo ni biasanya dia berkawan dengan jin. Jin duk kena dia. Jin duk bohong dia. Kemudian habis tu. Hadis yang ke-84, walis sab'ati, dan bagi para imam yang tujuh, Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, kan, meriwayatkan hadis daripada Abi Ayyub, hadis an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, fala tastaqbilu qiblata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala tastaqbilu qiblata wala tastadbiruha bighaitin wala baulin walakin syariqu au gharribu. Dan daripada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka janganlah kamu menghadap ke arah kiblat dan janganlah membelakangi kiblat, kan, ketika buang air besar dan buang air kecil. Akan tetapi naklah kamu syariqu, menghadap ke arah timur, au gharribu, atau menghadap ke arah barat. Jadi hadis ni maknanya syariqu gharibu ni untuk orang Madinah lah. Untuk orang Madinah, sebab Madinah tadi maknanya syarq dan gharb mereka bukan arah kiblat.
bukan membelakangi ataupun bukan mendepani kiblat. Jadi kalau orang tempat lain mana tak gunalah perkataan ni. Maksud dia maknanya kita sisihkanlah kan kiblat sana, maka kita menghadap ke arah sana atau menghadap ke arah sana ketika buang air besar ataupun buang air kecil. Macam toilet kita sini kan, Allah alam. Dia menghadap ke arah mana? Sana kan. Dia tidak menghadap ke arah kiblat. Toilet kita dia sisi. Ya kan? Gitu. Sebab tu kalau kita buat rumah, kita nak buat toilet apa semua, kita kena check kita sembahyang kiblat kita ke mana. Kalau orang tak ambil berat mana, dia pun tak tahu cincai ya. Begitu. Jadi maknanya kita perhatikan macam mana kita nak buat mangkuk tandas kita nak hadap ke arah mana. Tengok supaya jangan membelakangi ataupun mendepani kiblat. Hadis samalah dengan yang sebelum ni. Cumanya berlaku perbezaan ulama lah, perbezaan pendapat tentang dalam binaan ataupun di luar binaan. Ya, di sini berlaku perbezaan pendapat ulama tentang dalam binaan. Ya, kita tengok di sini apa yang disebut oleh para ulama tentang inilah. Ini berlaku khilaf ni berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia kata, "Raqaitu yawman ala baiti Hafsah." Dia kata satu hari aku naik atas bumbung rumah Hafsah binti Umar, yakni isteri Rasulullah SAW. Dan hari itu giliran Rasulullah SAW di rumah Hafsah. Ya? Dan Abdullah bin Umar ni saja naik atas. Saya saja naik atas rumah tadi. Mungkin nak tengok kan atas bumbung tadi. Fara'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil asy-Syam wa mustadbir al-Ka'bati. Maka aku ternampak Nabi SAW qada hajat menghadap ke arah Syam, membelakangi kiblat Kaabah. Membelakangi Kaabah dan menghadap ke arah Syam. Jadi maknanya kerana hadis ini ulama berselisih pendapat. Kalau tak ada hadis ni maknanya tak ada berlaku lah perselisihan pendapat sama ada dalam binaan ataupun di luar binaan. Di sini berlaku perselisihan pendapat. Kalau Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala dia kata tak kira dalam binaan ke di luar binaan ke, sama saja haramnya menghadap dan membelakangi kiblat ketika qada hajat. Kan? Jadi maknanya di antara yang berpegang dengan pendapat ni apa dia? Dia kata Mujahid, Nakhai, Al-Thawri, Sufyan Al-Thawri, ya, dan Syekh Taqiyuddin, Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dan Ibn Qayyim rahimahullah al-jami', mereka semua berpegang dengan pendapat diharamkan menghadap atau membelakangi Kaabah ketika qada hajat, sama ada dalam binaan ataupun di luar binaan. Dan mereka berdalilkan dengan hadis juga. Mereka kata hadis ini tidak menjaga hadis yang sebelumnya, kerana hadis ini diihtimalkan kerana hadis ini hadis perbuatan, yang tadi hadis larangan perkataan. Jadi apabila perkataan memang confirm lah, memang faham betul lah. Tapi kalau lari hadis perbuatan, ada pertanggungan lagi, ada anggapan lagi. Mungkin anggapan tu bahawa Nabi terlupa, kan, Nabi terlupa ataupun tak perasan, ya, ataupun kerana keuzuran tertentu, ataupun khusus bagi Nabi SAW. Sebab kalau ditakdirkan Abdullah bin Umar tak panjat atas tu, dia tak tahu, tak ada siapa pun tahu, takkan ada siapa pun tahu bahawa Nabi SAW menghadap ke arah Syam, membelakangi Kaabah. Kalau tak ada siapa naik ke atas tu. Jadi macam tu. Dia terlihat oleh Abdullah bin Umar. Jadi di situ ada pertanggungan. Maknanya mungkin ada kemungkinan. Mungkin Nabi lupa, kan? Mungkin khusus bagi Nabi SAW, ataupun ada keuzuran yang tertentu. Adapun yang perkataan tadi memang jelas-jelas Nabi sebut dengan lidah dia. Jadi maknanya pendapat yang pertama ni nampak macam agak sangat kuat lah. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, adapun kalau di sini dia kata sini hadis yang berpendapat tentang harus secara mutlak pula. Di sini ada juga yang berpendapat kata boleh secara mutlak dalam binaan ataupun di luar binaan, iaitu pendapat Urwah bin Az-Zubair, Rabi'ah dan Dawud. Ya, mereka berhujah dengan hadis inilah, hadis Abdullah bin Umar. Kemudian kalau pergi kepada pendetilan lagi yang mengatakan harus di dalam binaan, tandas harus, haram di kawasan lapang. Ini malah pendapat imam-imam yang kita kata macam Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawayh, ya kan? Begitu juga Sya'bi, mereka berpendapat begini. Maknanya harus, ya kan, dalam binaan menghadap atau belakangkan Kaabah dan haram di kawasan lapang. Mana beramal dengan dua-dua hadis ni lah, hadis perkataan dan hadis perbuatan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Cumanya sahibul kitab, yakni Syekh kitab Tulul Ahkam ni, maknanya dia mengikut pandangan para imam yang tiga tadi lah, kan, ataupun yang empat tadi. Maknanya harus dalam binaan dan haram di kawasan lapang. Kemudian hadis yang ke-85. Jadi kita berhenti dulu di sini. InsyaAllah kita sambung lagi lah pada masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita ilmu yang bermanfaat, insyaallah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum li sirril muslimin wal muslimat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.